معلم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبرك وسلم شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ولعلومه في دارين آمين يا رب العالمين أما بعد. Pertamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam, atas nikmat iman dan Islam dan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, anugerahkan kepada kita. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, para masyayikh, seterusnya ayahanda, bunda, muslimin, muslimat yang besar tak dapat diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menulis, mencatatkan bagi kita kebaikan dan dimasukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sesuai dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Ketahuilah bahawasanya ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, apabila kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang dijanjikan kebaikan di dalamnya, maka itulah tanda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita. Akan tetapi kita dilorongkan untuk kita mudah melakukan maksiat dan dosa ataupun berada di tempat yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal'azubillah. Kita minta mudah-mudahan kita tak berada di tempat-tempat yang disebutkan itu. Kita bimbang seandainya kita berada di tempat tersebut, kita bimbang kita mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal'azubillah. Hari Jumaat yang lalu saya semayang di satu masjid, tuan-tuan, di Kuala Lumpur. Saya tazkirah Jumaat di situ, boleh kata kerap lah. Dan kalau ikut statistik lah, secara peribadi saya boleh rekodkan masjid tersebut antara masjid yang paling ramai lah orang yang meninggal hari Jumaat, tuan-tuan. Jadi saya bila pergi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum pergi tu dah fikir dah, agak-agak hari ni ada tak jenazah, sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Dan ternyata memang ada, tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah.
Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata min yaumil jum'ah mata syahidah. Atau kama qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang matinya pada hari Jumaat maka dikira sebagai mati syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mati pada hari Jumaat adalah satu yang Allah Ta'ala takdirkan, tentukan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara perkara yang kita tak boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita tak tahu, yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita, jodoh kita, ajal maut kita, kemudian rezeki kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana tempat kita nak meninggal? Tuan-tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana tempat yang apabila kita lahir kita berada di tempat tersebut? Tuan tahu tak? Tak tahu. Saya kalau boleh saya nak minta duduk Seremban. Ada orang mula dari Kelantan, kemudian umur 25 baru dia duduk di Seremban Selatan. Tidak, tuan. Siapa yang letakkan ni? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua adalah dalam jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah hadirnya kita pada malam hari ini, kita kena bersyukur kepada Allah. Saya sempat tanya kepada waris arwah yang meninggal pada hari Jumaat tu. Seorang jemaah lelaki berusia 67, 68 tahun. Rupa-rupanya anak dia saya kenal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak dipendekkan cerita, anak dia saya kenal. Dia main tengok saya dulu. Dia kata, ni Ustaz Anas. Boleh tu tengoklah. Sambil dukung anak dia. Kita saya duduk di Shah Alam tu, Ustaz kenal tak? Saya yang panggil Ustaz dulu, kata main di surau saya. Saya kata, oh ni Abang Arif. Kata, ya semua. Oh ni ayah saya, dia kata meninggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak jadi asbab meninggal kecil manis lah, tak? Sebab ya, Allah Ta'ala boleh jadikan sesuatu itu dengan asbab, tanpa asbab, dan berlawanan dengan asbab. Ada orang yang tak sakit apa-apa meninggal juga. Bahkan dia doktor pula tu, meninggal juga. Doktor pun meninggal tu, tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan ingat, oh saya doktor tau, saya lambat sikit mati pada pagi. Dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang makan ubat pun meninggal, yang tak makan lagi cepat. Na'udzubillah. Tuan-tuan, contoh. Saya kata, saya sebab tu saya tak makan ubat saya, pasal lagi cepat dia kata. Tak. Kita ikhtiar. Tapi nak sebutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara perkara yang dia cerita pada saya. Ni anak arwah cerita kat saya, tuan-tuan. Dia kata sepanjanglah dia dari kecil sampai dia besar, dia duduk dengan ayah dia, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Dia kata 3 benda yang paling dia ingat yang ayah dia buat, yang mungkin Allah Ta'ala muliakan ayah dia kata. 3 benda, tuan-tuan. Ni tak masuk kitab kan, tuan, jangan tengok buku ke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tulis boleh tulis. Pasal lama tak main tu lepas geram. Semalam terlepas lemang dengan ketupat, lagi geram, tuan-tuan. Abang Zul, abang lambat. Saya pergi Sungai Besar, pergi ziarah saudara. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada man pada man. Ada man Raja Lawak kan. Member lah tu. Baik. Tapi nak sebutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kenal dia, dia tak kenal saya. Baik. Tu saya panggil member tu. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dia kata ayah dia ni pantang jumpa orang susah, dia kata. Tuan-tuan. Dia tak boleh tengok orang susah, dia kesian. Tuan-tuan kalau jumpa orang susah, tuan kesian tak? Adik kalau jumpa orang susah, adik kesian tak? Kesian, adik ni pun kesian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kesian, tuan-tuan, tak boleh. Tapi dia kata ayah dia ni, kalaulah dia kata zaman sebelum ayah dia dapat rezeki senang sikit sekarang, dia kata. Dulu ni masa zaman ayah dia susah, baru datang hijrah di Kuala Lumpur. Waktu penempatan yang dia duduk tu tak buka lagi, dia kata memang susah hidup. Anak ramai. Kerja pun sekejap-sekejap ada, kejap-kejap tak ada. Dia bukan part time lah tu, memang tak tahu time, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pantang tengok orang susah. Kadang-kadang tu dia jumpa satu orang yang memang jenis tak makan, dia beli air mineral, dia bagi sebotol. Dia belanja. Makna kata sekadar yang dia mampu. Itu yang pertama, dia kata kebaikan yang ayah dia buat. Kemudian yang kedua ialah ayah dia sangat cinta dan suka kepada majlis ilmu. Ayah dia kalau datang masjid surau, semua ustaz kenal. Pasal apa? Dia duduk depan sekali macam Abang Zul duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abang Zul pasal dia cameraman. Dia orang kuat. Kalau tak ada dia tak jalan sebab Ustaz. Dia akan duduk depan sekali, pegang pen, pegang satu buku. Tuan-tuan. Dia akan duduk depan, tengok muka ustaz. Ustaz tengok muka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perempuan tak boleh duduk tu. Sebaik-baik saf adalah yang paling belakang untuk wanita, Nabi sebut. Yang lelaki ialah paling depan.
Kemudian yang ketiga, dia kata kebaikan yang dia rasa mungkin Allah Ta'ala muliakan ayah dia. Nombor 3 ialah ayah dia ni orang yang tak suka sakitkan hati orang lain. Nah, pendek kata, akhlak baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi SAW. Sabda Rasulullah, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Adik-adik. Nah, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 3 benda dia kata. Bab zikir, selawat, tu amalan-amalan yang biasa kita buat lah. Sembahyang sunat, puasa sikit-sikit tu biasalah tuan-tuan. Kita pun buat, sembahyang duha dan sebagainya. No? Tu. Cuma hak 3 ni paling ketara, dia kata. Jadi tuan-tuan, saya bila dengar tu balik, saya menung panjang, dia kata, minggu depan siapa pula tahu. Agak-agak hari Jumaat minggu depan siapa pula tahu. Sebab kita doa, kita minta seandainya Allah Ta'ala ambil kita, biarlah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, insyaAllah. Mudah-mudahan bersekalian. Cemburu kita tengok orang yang meninggal macam tu, tuan-tuan. Meninggal dalam keadaan jalan kaki pergi masjid, meninggal sedang berwudu, meninggal sedang tilawatul Quran, meninggal sedang dengar ceramah. Tuan-tuan, ini satu perkara yang cukup membahagiakan bagi seorang kekasih yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada malam hari ini tuan-tuan, setelah kita bercuti panjang, saya pun 2 bulan lebih dah tak jumpa tuan-tuan. Dia orang buat rakaman ni last minute. Saya tak boleh nak mengelak pasal dia sign kontrak lah, tak boleh. Tuan-tuan, baik. Jadi tu yang saya pindah jadual sikit. Saya minta jasa baik surau An-Nur untuk tengok ada kekosongan, terutamanya hari biasalah, jangan buat hari hujung minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad ni dia payah sikit. Tuan-tuan, alhamdulillah pada malam hari ini, iaitu malam hari Isnin, malam Selasa, bermula bulan ni lah tuan-tuan, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita. Kalau ada umur panjang rezeki, insya-Allah sampai kita khatam kitab ni tuan-tuan. Baik. Saya tengok dalam poster tu, saya tak pasti kitab Ya Bunayya ke Ya Ayyuhal Walad. Saya bawa kitab Ya Bunayya, tak apalah, lebih kurang jugalah. Dua-dua makna yang sama, iaitu wahai anakku yang tersayang. Wahai anakku yang tercinta. Cuma Ayyuhal Walad tu karangan Hujatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. InsyaAllah lah kalau kita habis kitab Ya Bunayya ni, insyaAllah kita akan masuk kitab Ayyuhal Walad juga. Baik, sambungannya. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada nasihat yang pertama, ibu-ibu, ayah-ayah yang sesayang kerana Allah Subhanahu wa taala, kita dah pun bacakan, kita dah pun ikuti bagaimana syair ataupun pesanan daripada Al-Imam Ibn Wardi Al-Khindi rahimahullah ta'ala, yang telah 740 tahun lebih meninggalkan kita. Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala ni seorang ulama yang bukan sekadar alim dalam bab fiqh, bahkan beliau juga mahir dalam pelbagai cabang dan juga bidang ilmu. Seorang ahli bahasa, seorang ahli geografi, seorang ahli falsafah. Bahkan beliau juga berjaya menghasilkan peta versi beliau sendiri. Dia panggil Atlas Al-Khindi. Tuan-tuan, yang yang beliau lakarkan peta tersebut menunjukkan lokasi Mekah dan Madinah dengan tepat. Tuan-tuan, hebat tak hebat? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan tengok dalam dunia ni, peta ni dia ada banyak versi. Kalau yang versi yang kita guna di seluruh dunia yang diseragamkan sekarang ni ialah versi Eropah, betul tak tuan? Versi Eropah kan, dia sebenarnya kat mana utara, kat mana selatan. Kalau tuan-tuan tengok keluasan dari sudut kaki meter persegi, negara yang luas sebenarnya bukan Eropah, ataupun bukan Rusia, tetapi kena ukur lah, kena tengok lah keluasan kaki persegi daratan kita tu. Sebab itu kalau ikut versi peta yang sebenar, yang awal dulu, bukan bentuk je sekarang kita tengok tu, itu adalah peta versi Eropah. Saya tak ingat siapa nama tu, Ptolemy ke Christopher Columbus, saya pun tak pasti ya. Kena tengok sejarah balik ya. Sebab itu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala, ulama alam Melayu kita, nama pun Patani Melayu lah tuan-tuan. Patani juga adalah satu daerah alam Melayu yang disebutkan dalam jajahan takluk yang namanya Kedah Tua dulu. Kalau sebut Kedah dulu ni, makna kata dari sempadan Beruas tu dia panggil Kedah Selatan. Ni bukan serika, tuan boleh tengok dalam catatan Syekh Wan Ahmad Fatani. Makna kata bermula dari Beruas, itu Kedah, sampailah ke Burma.
Tuan-tuan. Johor tuan-tuan. Johor tu. Tu tak kira pulau kiri kanan lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Burma ni di mana? Di Laos, di Kemboja, Thailand, di Vietnam. Tak disebut Vietnam, pantang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal luka yang itu tu tak habis lagi. Tak apalah sebut juga Vietnam, Myanmar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu juga disebut sebagai kerajaan Kedah lama. Jauh tuan-tuan, jauh. Memang jauh. Dan bermula dari Berwas sampailah ke Kepulauan Riau, itulah yang disebut sebagai Melaka. Termasuklah di mana tuan-tuan? Di Sumatera. Tuan-tuan, itu ia disebut sebagai Melaka. Jadi Melaka ni termasuklah pulau-pulau yang ada di sekelilingnya, Kepulauan Riau, Perlak, Pasai, banyaklah dia sebut sejarah. Sebab apa? Syekh Wan Ahmad Al-Fatani sebut dalam kitab tarikh. Seandainya ada ilmu yang paling penting setelah kita mengaji ilmu yang fardhu ain ni, kita mengaji tauhid, kita mengaji fiqh, kita mengaji Quran, kita mengaji ilmu-ilmu ni, tasawuf dan sebagainya. Kalaulah ada satu ilmu yang lebih penting selepas ilmu ni, kata beliau, ialah ilmu sejarah. Kerana manusia yang melupakan sejarah adalah manusia yang akan mengulangi sejarah tersebut. Kerana manusia yang melupakan sejarah ialah tamadun yang gagal, dia kata. Bukan saya sebut, Syekh Wan Ahmad Fatani sebut. Entah. Sebab itu orang bangsa yang melupakan sejarah, dia akan hilang jati diri dia. Tidak entah, sungguh. Sebab itu kena berhati-hati dengan sejarah. Kerana manusia ataupun tamadun yang menulis sejarah, maka tamadun itulah yang akan menang. Siapa yang menulis sejarah, maka dia yang akan menang. Tidak entah, sungguh. Dan baik. Habis cerita banyak pasal sejarah lah. Dia nak sebut sikit dia tadi tu. 746 tahun Syekh Al-Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala meninggalkan kita. Tetapi meninggalnya mereka meninggalkan khazanah yang sangat luar biasa, iaitu yang kita tengok pada hari ini, syair-syair yang sangat luar biasa hebatnya. Baik, nanti kalau sempat saya cerita sikit kat tuan-tuan, kenapa kita kena tahu pasal sejarah. Bahkan dalam Quran sendiri pun Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita dalam Quran. Dan ada satu surah namanya surah Al-Qasas. Betul tak tuan? Surah kisah-kisah. Dalam Quran pun banyak kisah-kisah tamadun, sejarah-sejarah bangsa yang dulu yang Allah Ta'ala binasakan dalam Quran. Banyak kan? Banyak. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, banyak tuan-tuan berlaku. Sebab apa? Sebab diceritakan kepada kita supaya kita mengambil ibrah ataupun pengajaran. Tetapi amat sedikit yang mengerti. Dia ingat Tuhan cerita saya saja kot. Tuan-tuan, tu nanti kita akan bicarakan. Baik. Jadi Allah SWT Muhammad ni kena cerita apakah yang dimaksudkan dengan asabiyah, semangat kepuakan. Itu kita akan bicarakan. Adakah kita mengingati ataupun memperjuangkan sejarah bangsa, kita termasuk dalam golongan yang disebutkan asabiyah yang Nabi sebut tu? Tak semestinya. Baik. Jadi Allah SWT Muhammad, kata Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala menyebutkan, janganlah engkau mengingati hari mudamu yang penuh dengan babak-babak kejahilan. Kerana hari itu ibarat bintang yang telah tenggelam. Beliau sebut kepada kita tentang melupakan masa lalu. Baik. Pada nasihat beliau yang pertama dulu, kalau tuan-tuan masih ingat, Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala dalam 76 bait syair dia ni dalam kitab Ya Bunaya ini, beliau sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa nama dia panggil, yang hiburan yang jauhilah olehmu akan 3 elemen tu, hiburan yang melalaikan, i'tazil zikra al-ghani wal ghazal wa qulil faslu wa janib man hazal. Lebih kurang disebut yang syair dia. Jauhilah olehmu akan hiburan dan nyanyian yang melalaikan, yakni yang merosakkan jiwa, dan jauhilah olehmu daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fitnah wanita atau anak gadis yang berbahaya, dia kata. Yakni beliau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengambil akan nasihat itu daripada Al-Quran yang mulia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Surahallahul azim ila akhir ayat. Dijadikan, dihiaskan indah, nafsu tu suka, gemar, terutama bagi lelaki, suka cenderung kepada yang namanya an-nisa, yakni
wanita ataupun perempuan. Yang macam mana? Yang disebutkan yang menjadi fitnah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Surah Al-Azim. Dalam ayat lain Allah Taala sebut, sesungguhnya harta benda kamu, anak pinak kamu, isteri kamu adalah ujian, yakni fitnah kepada kamu. Yang macam mana? Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang disebutkan oleh ulama dalam tafsir menyatakan yang menghalangi kamu daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah yang terang. Kecintaan kepada Allah dan juga Rasul, penghalang dia ada 7. Tuan-tuan, disebut dalam Syama'il Muhammadiyah ada 7. Dibahaskan ada 7. Antaranya ialah anak. Kemudiannya ibu, ayah, isteri, harta benda. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada 2 lagi saya tak ingat. Tuan-tuan, ada orang yang disebabkan hartanya menyebabkan dia lupa kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan. Ada orang disebabkan keluarganya, tak kiralah ayahnya ke, ibunya ke, isterinya ke, anaknya ke, menyebabkan dia melupakan kepada saudara seagama dia. Tuan-tuan, ada berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hidup dalam keadaan kemewahan, dalam keadaan melupakan kepada saudaranya. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tak menjadi golongan seperti itu. Baik, jadi Allah SWT Muhammad, dan jauhilah olehmu akan lawak jenaka dan juga percakapan yang sia-sia, dan keterlaluan. Disebut lawak jenaka ataupun gurauan yang keterlaluan, dan percakapan yang sia-sia. Wa qulil faslu wa jani' man hazal, dia kata. Jadi Allah SWT Muhammad 3 elemen dalam satu nasihat. Hiburan atau nyanyian yang melalaikan. Kita dah bicarakan bagaimana hiburan yang dibenarkan dalam Islam. Adakah hiburan itu haram secara total? Tidak. Bagaimana Syekh Yusuf Qardawi menyatakan dalam fiqh hiburan. Beliau tulis satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, artikel tentang bagaimana hiburan yang dibolehkan dalam Islam. Ada hiburan yang tak boleh dalam Islam. Apa maksud hiburan? Benda yang menyeronokkan kita, yang membuatkan hati kita ni, jiwa kita ni cenderung suka. Hiburan. Ada orang tak suka nyanyian, ada orang tak suka lagu, tapi dia minat sukan. Itu hiburan untuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang boleh duduk kedai kopi 7 jam tuan-tuan, minum kopi secawan dia. Pasal apa? Tengok wrestling tuan-tuan. Itu hiburan untuk dia tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu lah tuan-tuan ingat tak ingat? Tu zaman-zaman Brock Lesnar dulu tuan-tuan. Tu kira depan lagi dah. Yang sebelum tu tuan-tuan, zaman apa? Zaman Hulk Hogan dia panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu lah tuan-tuan ingat tak ingat? Tuan-tuan, yang kedai kopi tu pasang lah tuan-tuan. Di rumah kita TV tak ada siaran tuan-tuan. Dia CD ada. Kita duduk tu tengok tuan-tuan. Agak-agak lawas apa ni tak. Gua ditanya lawas apa tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanya, Pak Cik, tak tambah kopi? Cukup lah cawan dia kata. 4 jam Pak Cik cawan kopi tak habis-habis kita. Tunggu Ustaz, dia kata, jangan kacau. Aku nak tengok Hogan lawak dia kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi wanita pula, hiburan dia mungkin dia tak tengok wrestling, tapi dia tengok rancangan-rancangan dekoratif, kan? Masak-masak, tuan-tuan. Tu dia tengok apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya minta arti. Masak apa tak jadi? Saya minta arti, tuan-tuan. Masak apa tak jadi tu bukan rancangan, tuan-tuan. Tapi bagi dia hiburan. Pasal apa? Dia seronok tengok benda tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi jaga-jaga, kata Imam Ibn Wardi rahimahullah, keseronokan dia menyebabkan dia meninggalkan kewajipan dia dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan. Tu. Kayak 7 ni, orang kata apa? Tak jumpa hujung, tak jumpa pangkai lagi. Paip air untuk tempat ambil wuduk tu tak basah lagi, tuan-tuan. Dia basah pukul apa? Pukul 8. Pasal apa? Drama baru habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat saya dulu zaman solat isyak pukul 8-9 minit, tuan-tuan. Tuan-tuan, zaman tu saya paling bimbang, tuan. Kita main masjid surau. Anak kita duduk di rumah tu. Dia tengok drama tu. Pukul 8-9 minit isyak masuk. Dia pukul 8 tu baru nak pergi ambil wuduk. Agak-agak dia sembahyang, tuan-tuan, khusyuk ke tak khusyuk? Tengah-tengah dia sembahyang, Allahu akbar. Pasal dia nak pergi kat sejadah tu pun dah berapa minit dah. Ambil wuduk dah berapa minit dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kena cek, tengok siku kena lah nak ayat. Kena cek. Pasal apa? Dia rushing dia panggil. Sebab apa? Kesibukan kita dengan hiburan menyebabkan kita lalai dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal'azubillah. Tuan-tuan, saya nak cerita hiburan kat tuan-tuan. Saya pun minat bola, saya cerita kat tuan-tuan. Saya pun minat.
Ni tuan-tuan, Jumaat ni nak lawan Brunei tuan. Saya duduk tak senang. Saya nak pergi alasan apa kat rumah dia tuan. Kenapa saya kawan-kawan saya ramai sahabat-sahabat dalam kalangan peminat bola sepak Atrah Melaya tu. Saya tak boleh juga. Kalau pi lagi tak boleh tuan. Saya kata nak bagi alasan apa tuan. Pasal depa ni kalau saya pi, dia semangat dia lain sikit. Dia panggil, kalau dalam stadium tu dia panggil kurva tuan tahu kurva tu. Kurva tu tempat duduk untuk Atrah aja. Ni malam ni saya ajar ilmu baru kat tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kalau dalam stadium tu, adik-adik tahu kan? Atrah Melaya tahu? Tak tahu. Dia ni orang soleh tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak minat bola. Tapi nak sebut je Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia memang khas. Dia ada satu sudut stadium tu yang memang khas untuk orang yang nak berdiri dalam stadium. Tuan-tuan jangan pergi duduk kat situ tuan-tuan. Kalau nak sakit jantung tuan duduk itu. Dia tibai drum punya kuat tuan-tuan. Tapi saya boleh duduk, alhamdulillah tuan-tuan. Saya pergi kadang-kadang saya pakai songkok. Sebelum masuk stadium dia pun tahu dah. Pasal saya sahabat dengan Lekir tu. Ketua dia lah. Dia duduk sini lah, duduk Senayan lah. Dia orang Melaka tapi dia duduk Senayan dekat masjid. Pergi kerja di JKR. Kalau dia tengok lagi dia marah, dia cerita. Kadang-kadang kalau musim Hari Raya ni saya nak cerita kelebihan ni kalau kita kawan dengan orang yang macam-macam ni tuan-tuan. Saya kata Mat, bahasa depa John, Abang John dia panggil tak kan. Cuba hang buat selawat sikit dia kata. Itu musim Maulidur Rasul, kebetulan ada perlawanan bola sepak. Malaysia lawan apa saya tak ingat. Depa selawat ramai dalam stadium tuan-tuan. Pakai drum. Allahumma salli alaihi wasallam. Berbunga hati saya tuan-tuan. Kita boleh buat tuan-tuan. Kita boleh buat. Dia panggil personal approach tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Nak pegang jemaah, pegang kepala dia dulu tuan-tuan. Kita boleh buat. Saya kata ni hari raya tu, depa masuk stadium pakai baju turut belanga dengan samping tuan, sambil tepuk tangan tuan-tuan. Dahsyat semua tuan-tuan. Ni dia panggil kita meraihkan minat orang dalam keadaan tak melupakan Allah dan juga Rasul. Dan saya doa mudah-mudahan inilah hasil yang sedikit yang saya boleh sumbang untuk mereka. Tuan-tuan. Yang mungkin orang nampak yang depa ni tak boleh pakai, yang depa ni masuk stadium tak semayang, langgang waktu maghrib. Orang kata, tapi saya kata tidak tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sembah, saya kata bawa ayat bendera. Ambil wuduk semayang. Ni kiblat kat sini saya tunjuk. Jam saya ada kiblat. Tunjuk tuan-tuan. Jam orang bagi tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh buat tuan-tuan. Yang orang ni tahu kata lah. Tapi mana dia punya solusi dia, penyelesaian dia mana? Ustaz tu sebut jangan duk dengar hiburan yang melalaikan. Tapi kami nak dengar apa yang boleh Ustaz? Ustaz bagi tahu yang boleh. Ustaz tak bagi solusi. Jadi saya bagi solusi kat tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana ulama nyatakan kepada kita, buatlah, dengarlah, ambillah hiburan apa pun selagi mana tak langgar perintah Allah, selagi mana tak melupakan kita kepada tanggungjawab kita, maka silakan. Senang kan? Walaupun ada juga ustaz-ustaz duk apa duk pergi stadium. Orang mengimarahkan masjid surah hang pergi stadium, dia kata. Saya duduk diam saja, kata apa. Saya doa mudah-mudahan satu hari Allah Ta'ala bagi kefahaman pada dia. Betapa saya cuba untuk memperjuangkan sesuatu yang dia pun perjuangkan benda tu. Cuma dia cara dia, saya cara saya. Sana baik. Tu habis. Cerita pasal hiburan ni banyak. Jadi ibu-ibu sekalian, ada yang dalam kalangan kita yang hiburannya ialah tengok pokok bunga ros dengan orkid. Nengok dekat pasu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang ibu tenung tu? Hang tak faham, dia kata hang bukan jiwa bunga, dia kata. Pasal dia hiburan tu untuk dia. Tidak tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak contoh bagi Melayu tuan. Baik, habis. Jadi janganlah kau ingati hari mudamu yang penuh dengan babak-babak kejahilan. Kerana hari itu ibarat bintang yang telah tenggelam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala menyatakan tentang syair ini, janganlah engkau suka mengingati babak-babak kejahilan dan segala tindakan yang kurang wajar yang pernah engkau lakukan di masa lalu, terutamanya waktu mudamu. Sebab apa tak boleh ingat? Sebab zaman remaja kita, zaman muda kita, kebiasaannya, adatnya ialah banyak dihabiskan ke arah ataupun ke jalan yang tidak elok. Na'udzubillah.
Saya tak kata semua nak, kebiasaan saya kata, kebiasaannya. Segelintir. Saya tak kata semua. Ada orang yang daripada mula sampailah akhir, kebetulan dia membesar dalam bi'ah yang soleh. Dia anak ulama, ayah dia ustaz ke imam. Jadi dia tak berpeluang untuk jadi macam kita. Kita ni mak of Zorok, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni apa, tazan, bukan dekat tazan, tuan-tuan. Surah masjid ustaznya yang cerita lah, ustaz lah ni okey lagi lah, dia kata. Tapi kalau dulu saya macam ustaz ni tak tahu tak. Dia kalau geleng tu faham lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mujak lah, ada tabligh tu mai duk panggil saya, kalau tidak ustaz dia kalau gitu tuan-tuan, tu biasa ada harapan lagi dan tu. Tapi kalau pak cik tu tak mai dah salam dengan saya tu ustaz, rasa saya lepas siam lah ustaz. Dia dah. Kalau lepas siam tu jaga-jaga tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina. Kami di belah utara tu siam lah. Buat benda-benda nakal tu tuan-tuan. Tapi kalau duduk sembang di kedai kopi cerita siam, tahu dah tuan-tuan. Sambil-sambil duduk mendam tu tak bisa siam. Tu tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau di selatan sikit, tak pergi Batam. Batam tuan-tuan. Tak tahulah kawan-kawan lah cerita, saya tak pernah pergi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tinggallah. Biarlah benda-benda tu berlalu daripada kehidupan kita. Bawa tobat bang tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Subhanallahul azim. Wahai sekalian orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ibu-ibu ayah yang saya sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lupa ada 7 golongan? Yaumala illa zilla illa zilluh yang Nabi sebut tu. Yang mana dia akan berada dalam naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di mana hari yang tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 orang kan? Dipanggil imam yang adil, betul tak? Pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Dan dalam 7 golongan tu nak kena sebut semua lah kot. Saya dah sebut, saya nak sebut hak yang seorang, Allahumma salli ala sayyidina, yang duduk berseorangan bersendirian, kemudian dia mengenangkan dosa dia, kesilapan dia, kemudian menangis dia, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nak kena sebut semua. Yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Pemimpin yang adil, imam yang adil yang pertama. Dan yang kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid ataupun rumah Allah. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berpisah juga kerana Allah. Dan yang kelimanya, seorang lelaki yang diajak berzina ataupun melakukan maksiat oleh seorang wanita yang cantik lagi kaya, lalu ia menolaknya sambil berkata, sesungguhnya ataupun inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, seseorang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berzikir dikala bersendirian sehingga mengalir air matanya basah kerana menangis, kata ulama, mengenangkan dosa-dosanya yang lalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, hadis ni ibu-ibu sekalian, kalau kita faham secara literal, kita tak akan faham. Melainkan kita tengok bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesinambungan ataupun perbahasan daripada ulama. Tapi secara zahir itu pun kita dah faham dah. Kita dah dapat dah gambaran. Cuma nak jelas lagi apa maksud pemimpin yang adil ataupun imam yang adil. Apa maksud seorang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Kerana apa dia bertemu, kerana apa dia berpisah, dan sebab apa dia berjumpa. Bagaimana pula satu orang yang diajak untuk melakukan perbuatan yang tak elok, kemudian dia menyebutkan inni akhafullah, dan wanita yang mengajaknya itu pula bukan wanita yang biasa-biasa, tuan-tuan. Orang sekarang kata lah, yang bukan kaleng-kaleng, tuan-tuan. Iaitu disebut dahlah rupawan, berharta pula, mempunyai kedudukan pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Nah, hal ini dalam hadis yang lain Nabi sebut tentang bagaimana 3 orang lelaki yang terperangkap di dalam gua. Dalam hadis sahih tuan-tuan, Nabi cerita pada sahabat, 3 orang lelaki yang bertakwa kepada Allah. Satu hari ni 3 orang ni Nabi cerita, dia keluar cari rezeki. Tiba-tiba hujan lebat datang. Bila hujan lebat datang, dia orang ni lari tuan-tuan, lari cari tempat berteduh. Dan dipendekkan cerita, 3 orang ni masuk ke dalam satu gua yang sama. Mereka tak kenal, tapi disebabkan takdir Allah menemukan mereka. 3 orang ni lari, bersembunyi, rupanya masuk dalam lubang gua yang sama. Tengah-tengah masuk, duduk lap-lap baju tuan-tuan, air hujan. Tiba-tiba satu batu besar jatuh dari atas tuan-tuan. Nabi cerita pada sahabat, jatuh satu yang besar daripada atas, sehingga berguling dan menutupi pintu gua yang ada di dalamnya 3 lelaki tadi. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Cuba dah tolak tak jalan tuan-tuan. Terdaga pun habis, dahaga pun dahaga tuan-tuan. Apa yang berlaku? Terduduk 3 orang. Lalu sabda Nabi SAW, Nabi cerita pada sahabat, lalu salah seorang dalam kalangan 3 orang pemuda ini, dia pun bangun. Ini bukan cerita Ashabul Kahfi tuan, ini cerita lain, ni versi yang satu lagi. Dia duduk fikir Ashabul Kahfi pula, bukan. Dia tolak tak jalan tuan-tuan. Maka apa yang berlaku? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangkit lelaki yang pertama, dia menyebutkan, apakah kiranya, dia kata, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita dah usaha tak boleh dah ni. Marilah kita doa, masing-masing kita bertawassul dengan amalan kebaikan kita. Mungkin ada yang kita ni dalam kalangan kita ni yang Tuhan makbul doa dia. Dia kata, jom kita doa. Lalu lelaki pertama pun doa, ya Allah. Tuan, ya Allah, saya satu ketika pernah mempunyai seorang pekerja yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kerja dengan penuh ketekunan dan kesungguhan dengan saya, dan saya bayar gaji dia. Azan tu kah? Tuai lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setelah satu ketika tu, apa yang berlaku ketika mana hamba ni telah selesaikan melakukan tugas dia, sepatutnya saya bayar gaji dengan dia, tetapi dia telah hilang begitu sahaja tanpa khabar berita. Orang panggil apa? Resignation letter tak bagi. Main belah aku tu. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pergi dalam keadaan tak mengambil walau 1 sen pun hasil kerja ataupun gaji dia. Ya Allah, saya telah beli kambing sepasang. Lalu dengan kambing itu, hasil gaji duit orang tadi itu, saya gunakan kambing itu telah membiak dengan begitu banyak, sehingga menjadi satu jumlah yang sangat banyak. Dan satu ketika lelaki yang pernah bekerja dengan saya tu, ya Allah, dia telah balik menuntut kepada saya haknya. Yang ni minta balik gaji dia. Lalu kata lelaki yang berdoa tu, dia kata, ya Allah, wallahi ya Allah, saya telah memberikan seluruh kambing tersebut yang asalnya 2 ekor, tapi itu adalah induk, tapi saya bagi semua sekali tanpa dikurangi walau sedikit pun, tak tinggal sikit pun tuan-tuan. Saya bagi semua. Dan dia pun ambil semua dan dia berlalu daripada saya. Ya Allah, seandainya ini adalah kebaikan yang saya buat dan engkau terima ya Allah, maka bantulah kami. Tuan-tuan, batu tu bergerak sikit. Baru bergerak. Tu adik tu buat contoh. Bergerak sikit je. Dia boleh berlakon tu tak? Pernah berlakon? Tak pernah ke tak? So, batu tu bergerak sikit je. Tapi tetap tak boleh keluar. Baru boleh hulur tangan sikit. Disebut, diceritakan dalam gambaran hadis tuan-tuan. Lalu bangkit lelaki yang kedua, doa lagi, ya Allah, saya pernah ya Allah, satu ketika saya keluar cari rezeki, menafkahi kepada anak isteri saya dan juga keluarga saya. Satu ketika saya pulang agak lewat, dia kata, membawa satu balang yang berisi susu, satu bekas yang berisi susu. Lalu ketika mana saya hampir masuk ke dalam rumah, saya baru teringat. Biasa kalau balik lewat malam, anak dah tidur tidak dengan isteri. Ketika mana hampir saya masuk ke dalam rumah, kata lelaki tersebut sambil berdoa ni, saya teringat bahawa yang kelaparan di sebelah rumah saya juga ada yang namanya ayah dan juga ibu saya yang telah uzur. Saya batalkan hasrat saya untuk masuk ke dalam rumah. Saya ambil itu susu, saya bawa, saya tunggu ibu saya bangun tidur dengan ayah saya.
kemudian saya berikan susu itu, mereka minum sehingga hilang dahaga mereka, hilang lapar mereka, barulah saya berikan kepada isteri dan juga anak saya yang menanti di rumah. Ya Allah, seandainya ini kebaikan yang engkau terima daripada aku, ya Allah, bantulah kami. Kata lelaki yang kedua. Pintu gua tu terbuka lagi sikit, tuan-tuan, tapi tetap tak boleh keluar, hanya boleh separuh badannya, sangkut dekat pinggang, tak boleh keluar. Allahumma salli alaihi wasallam. Ustaz cerita macam pernah masuk gua tu lah. Tapi memang tak boleh keluar. Dia hanya boleh hulur je. Apa yang berlaku? Bangkit lelaki yang ketiga berdoa. Ni hak yang sama dengan hak tadi tu. Yang seorang lelaki yang diajak melakukan perbuatan yang terkutuk oleh seorang yang ataupun pasangan seorang wanita yang ada kedudukan, yang ada rupa, kaya pula tu. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Lalu lelaki yang ketiga ni dia menadah tangan berdoa, ya Allah, saya mempunyai seorang sepupu yang saya sangat rapat dengan sepupu wanita saya ini, yang sejak daripada kecil saya membesar di bawah jagaan dan juga asuhan keluarga dia. Jadi kalau kami ke mana-mana ni, makna kata orang tengok ni macam dua beradik, padahal sepupu. Boleh menikah tak boleh menikah sepupu? Boleh, tapi makruh. Pasal apa menikah sepupu makruh ibu sekalian? Tak apa nak jawab tu. Ni ilmu saya nak kongsi pada ibu-ibu sekalian. Kerana sebab apa? Sebab apa makruh? Melainkan bagi ahli keluarga Rasulullah dia boleh. Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah kan? Tapi kita tak boleh. Sebab apa? Dia dikira menanggung nasab yang besar. Sebab kalau berlakunya perselisihan atau pergaduhan, dia akan membawa maruah keluarga juga. Betul tak tuan? Kita kahwin dengan anak makcik kita, contoh. Betul tak tuan? Contohnya makcik kita ada anak perempuan, saya mak saya kak dia, contoh. Jadi nikah kita ni dua sepupu lah saya panggil. Maka dia membawa muruah keluarga yang besar. Jadi kalau kita bergaduh dengan anak makcik kita terasa tak? Terasa. Makcik kita bergaduh dengan mak kita pula. Nampak dia bawa tu. Sebab itu Islam dia sangat menjaga, dia menutup kepada jalan-jalan yang membawa kepada kerosakan. Ni hebatnya Islam dan cara hidup, din, the way of life. Tuan, baik. Sebab tu nak menikah cari orang jauh. Tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haram nikah dengan orang sekampung. Tak boleh. Pasal satu kampung tak boleh. Seorang boleh lah. Sekampung tak boleh. Dia tak boleh lebih 4. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saja melawak anda. Yang mana faham. Tak faham sudah. Pasal dia lah tu dia blur sikit dah. Terkejut pakcik tu kan. Sekampung tak boleh. Habis tu isteri saya ni. Maksudnya satu kampung tu kalau ada 50 orang perempuan, tak boleh lah menikah semua. Kena pilih hak paling segak sekali lah. Seorang lah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Maka dia pun berdoa, ya Allah, saya dengan sepupu saya ni, ya Allah, ditakdirkan satu ketika hampir kami melakukan hubungan yang dimurkai oleh Engkau, ya Allah. Dan hampir-hampir juga aku telah berada di kedudukan yang hampir kami pasti melakukannya, kata lelaki tersebut. Tetapi ya Allah, saat kami ingin melakukan perkara sedemikian, dia dah goda aku dah, ya Allah. Dia seorang yang rupawan, yang berharta, kedudukan yang mulia pula, kaya. Tetapi saat kami hampir melakukan perbuatan itu, ya Allah, aku menyebutkan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Sama dengan lelaki dua orang tadi tu. Kenapa yang bagi susu kepada mak ayah dulu sebelum isteri dan juga anak? Kerana apa? Inni akhafullah. Sama juga dengan lelaki yang pertama tadi. Kenapa yang bagi semua kambing-kambing hasil, padahal bagi 2 ekor pun cukup dah? Tidak ada. Pasal hasilnya 2 aja, induk. Tapi dia bagi semua. Sebab apa? Inni akhafullah. Aku takut makan wang ataupun harta yang syubhah. Aku bagi semua. Sama juga dengan kisah Habil dan juga Qabil. Engkau mengangkat tangan untuk mengapa-ngapakan ataupun membunuh kepada aku. Aku tidak akan membalas kepada engkau, kata adiknya. Kerana apa? Inni akhafullah. Dirakamkan kisah ini dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata lelaki tersebut, ya Allah, aku menyebutkan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, lalu aku meninggalkan sepupu aku jadi dalam keadaan terkotak-kanting. Dia terkejut, daripada siapa tak mau ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita orang pun tak ada apa semua, jalan tuan-tuan. Taubat kemudian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi dia telah meninggalkan perbuatan tersebut. Kerana apa? Takut kepada Allah.
Ya Allah, seandainya ini kebaikan yang ada di sisi aku, Ya Allah, yang kau terima, maka bantulah kami. Maka Allah Ta'ala bantu mereka buka pintu gua tersebut. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini cerita yang dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apabila kita teringat kepada perkara-perkara yang pernah berlalu daripada kehidupan kita, terutamanya bab-bab kesilapan, dosa dan sebagainya, membuatkan mengalir air mata cinta kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baik ada orang yang teringat masa lalu, dia membangga-bangga dengan peristiwa tersebut. Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab itu usah dikenang masa mudamu yang jahat, kerana ia ibarat bintang yang telah tenggelam. Jangan duk ingat dah saya abang kawasan ni dulu. Jangan duk ingat tuan-tuan. Biarlah benda tu berlalu daripada kehidupan kita. Dan sayogianya, kata Imam Al-Haddad, ni cerita sikit pada tuan-tuan, disebutkan oleh Imam Al-Haddad rahimahullah, ketahuilah bahawasanya taubat itu ada syarat-syaratnya, dia kata. Ni insya-Allah kita akan bicarakan